有如刚刚我们所献上的诗歌，求主你打开我们的眼睛，打开我们的心眼， Agar melalui firman Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami adalah Yesus Kristus. 使到我们今天所听的道，我们能够更加的认识我们的主耶稣。 Berkati kedua hamba-Mu baik yang memberitakan dan menerjemahkan, Tuhan pimpin dan pakai. 求你高莫两个仆人，无论说的或者译的，你都使用他们。 Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 这 berdoa. 就是我们的祷告，奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu, 大家平安， selamat pagi. 早安。 Mendekati masa-masa berakhirnya bulan November dan dalam masa mempersiapkan Natal sebentar lagi. 我们已经进入一年的尾端了，12月和11月要进入了我们的圣诞节的12月。 Mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita tentang kebersamaan di dalam melayani Tuhan. 我们今天的主题是在侍奉上帝里面的合而为一。我们将来读圣经。 Kita akan membaca Kolose 4 ayat 7 sampai 18. 我们来读哥罗斯书第4章第7节到18节。 Kolose 4 ayat 7 hingga 18. 哥罗斯第4章第7节到第18节。 Ayat yang ke-7 sampai 11 akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, 12 hingga 18 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第7节到第11节用印尼文读，然后12到18我们用中文来读。 Bapak Ibu dapat memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. 我们各自来查看我们的圣经。 Kolose 4 ayat 7 Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Penutup dan salam. Semua kabar tentang aku diberitahukan kepada kamu oleh Tikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh padamu dengan maksud supaya kamu tahu kabar tentang kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh kepada Onesimus, saudara kita yang setia dan terkasih, seorang dari antara kamu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepadamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. 12节，有你们那里的人做基督耶稣仆人的巴佛向你们问你们安。他在祷告之间常为你们协力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你们和劳底加并希波拉的兄弟多多的劳苦，这就是可以给他做见证的。所亲爱的医生路加和迪马问你们安。请问老底家的兄弟和宁法，并他家里的教会安。你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信，要对亚基布说，务要谨慎，尽你们从主所受的职分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的困索，愿恩惠常与你们同在。 Bapak Ibu, satu negara yang besar, the United States of America, memiliki satu keunikan. 我们看到这么大的一个美国，它有着非常独特的。 Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa orang asli Amerika? 如果我要问大家是谁是那个原族，在这个美国的原土族， Siapa orang-orang yang menjadi ciri khas disebutkan sebagai orang Amerika? 谁被称为是这个美国的原来的种族呢？ Mungkin Bapak Ibu akan kebingungan, orang seperti apa orang Amerika? Suku seperti apa Amerika? 如果我们也看起来，我们也很难回答，因为我们也觉得谁或者什么样的种族才是他们真正的种族。
Pada dasarnya orang Amerika yang paling primitif itu adalah orang Indian. 我们也知道，印第安族就是这个美国的原族， Sampai nantinya ditemukan oleh orang-orang Inggris dan kemudian mereka tinggal di Amerika. 到最后这个英国人发现了这个美洲的时候，然后他们就统治了这个美洲。 Dalam waktu yang cukup lama benua Amerika dikuasai oleh orang Inggris. 这个英国的统治呢，统治了美国实在是蛮久的。 Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya orang Amerika sebagian besar imigran Inggris. 其实美国大多数就是这个从英国移民去的人。 Tapi sampai sekarang orang Amerika itu terlalu banyak, terlalu pusing untuk dibedakan mana orang Amerika yang asli. 现在美国人呢，他们很难要怎样认出他们是原来的族在那个美国。 Tapi dari namanya sendiri, The United States of America memberikan satu ciri khas tersendiri, 我 Bapak Ibu. 们看它的名字就叫统一的美国，我们就看到它有一个自己独特的。 Perhatikan kata United States. 我们看到这个 United States， Karena di Amerika itu sendiri banyak negara-negara bagian, Bapak Ibu. 因为在这个美国呢，它有各州各省的执法。 Negara-negara bagian yang mereka sebutkan ini memiliki ciri khas orang-orang tersendiri yang tinggal di daerah itu. 他们有各州各样的各市的人在那边，有非常独特的。 Berbeda-beda, tetapi Amerika berusaha untuk menyatukan semuanya itu menjadi the United States. 他们虽然是不一样的，不过他们克制着要统一，成为了这个美国的称。 Hal ini yang membuat Amerika itu bisa merdeka dari Inggris dan menjadi satu negara kesatuan. 最后呢，他就从这个英国的殖民地能够独立，成为了美国这个国家。 Penyatuan ini, persatuan dari Amerika yang membuat mereka besar. 这就是他们统一以后才成为一个大国。 Sekarang kita sebagai orang Kristen, kalau saya bertanya kepada kita sekalian, apa yang menjadi sebuah alasan paling kuat untuk saya dan saudara sebagai orang Kristen melayani bersama? 如果今天把一个话题就是说基督徒服侍的根基是为什么呢？ Atau kalau saya bisa tanya lebih jauh lagi, apakah betul kita melayani bersama-sama? 也许传道要问，是否是真正的吗？我们要一起同心协力来侍奉神。 Pada kenyataannya kita harus mengakui di dalam pelayanan itu ada gap. 不过到最后呢，我们要承认，在我们的侍奉中，当然也有一些差距的事情。 Yang pertama kalau saya bisa berikan contoh gap dalam pelayanan itu adalah usia. 第一的差距就是从我们的年龄。 Pernahkah Bapak Ibu melihat atau seringkah Bapak Ibu melihat orang-orang yang usia lanjut Kaleb bekerja sama dengan anak-anak sekolah minggu? 是否我们有看到呢？已经长年纪的人，有年纪的人跟那个主日学的学生一起合作来做一个节目吗？ Pernah melihat pelayanan kolaborasi antara anak-anak remaja dengan Kaleb? 是否我们有看到青年团契跟家乐团契一起做一个节目吗？ Yang paling sering mungkin Bapak Ibu akan melihat kolaborasi antara remaja dengan pemuda. 我们常常看到就是青年人与少年人他们一起组织了一个活动。 Belum lagi soal sosial ekonomi. 还有就是经济方面的我们的处境。 Kita semua memiliki background sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. 我们都有社会的背景跟这个经济背景不同的。 Dan tanpa sadar background ini kita bawa ke gereja dan kita memetakan siapa yang harus bisa dekat dengan saya. 然后我们就把这些把它带来教会，我们就试着把它分配了，我们是适合与谁交往。 Belum lagi soal pola pikir Bapak Ibu. 还没有这个关于这个思维方面的差异。 Terkadang kita sudah terbiasa, kita akan melayani bersama-sama dengan orang yang gampang klop, yang gampang connect dengan saya. 我们大多数就是偏向与我们比较容易合作的人，我们来合作。 Bapak Ibu, ini hanya beberapa contoh gap dalam pelayanan.
这只是一小部分的我们拿一个比喻来看到教会里面产生的差异。 Tapi semua gap ini kita harus akui ini adalah sebuah realita di dalam gereja. 不过这些差距呢，我们就要承认是实实在在发生在我们的教会里面。 Namun kita perlu berhati-hati karena ternyata gap dalam jemaat adalah alat iblis paling efektif untuk perpecahan. 我们要非常的谨慎，因为教会内部这种差异是魔鬼挑起教会破裂最有效的工具。 Tanpa sadar gereja akan tersegmentasi, terkotak-kotak. 我们不知不觉中呢，我们的教会成为有格式的，就是分配式的。 Yang remaja pemuda kumpul dengan remaja pemuda itu sendiri. 我们看到青少年他们有自己的团契， Komisi anak urusin komisi anaknya sendiri. 那主日学有主日学的自己的， Komisi wanita urusannya sendiri. 妇女团契也有自己的， Kaleb pun juga demikian. 老年人也是有自己的团契。 Semuanya tersegmentasi 我们 sendiri-sendiri. 看到这些都被格式化。 Belum lagi ketika kita menciptakan circle demi circle pertemanan sendiri-sendiri di dalam 没 gereja. 有我们各自在团契以外的呢，我们有自己跟谁啦，某某人跟谁打成了一个社交圈。 Kalau hal ini terus terjadi Bapak Ibu, 如果这些事情延续的一直发生下去呢， tinggal tunggu waktu gereja akan pecah dengan besar. 我们将看到我们的教会将会破裂。 Tapi kalau begitu apa yang kita bisa renungkan di dalam kebersamaan dalam melayani Tuhan, khususnya dalam teks yang kita baca? 我们从我们所读到的圣经里面，我们该如何怎样来学习，使到我们的教会能够仍然合一？ Apalagi Kolose pasal 4 yang kita baca ini merupakan salam dan penutup. 我们看到这个哥罗士第4章，这个就是很有祝福性的一个书信。 Mari kita lihat bersama-sama, ternyata Paulus itu memiliki beberapa tipikal penutup surat dari seorang Paulus. 我们看到保罗的书信呢，它的特征就是有几项的祝福。 Tipikal yang pertama yaitu blessings. 第一个特征，它这是有祝福性的。 Di dalam beberapa surat Paulus, Paulus menutupnya dengan memberkati jemaat tersebut. 我们看到保罗他的尾端的书信呢，常常都是有给予会有一些祝福。 Bapak Ibu dapat menemukan nuansa-nuansa ini dengan misalnya ada kalimat Tuhan memberkati kalian jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, Efesus dan seterusnya. 神赐福于某某某某的教会。 Dan kemudian ada tipikal berikutnya yaitu benediction. 第二就是祝祷的特征。 Ketika Paulus selesai menuliskan surat kepada satu jemaat tertentu, 保罗当他写完了一张书信给某某教会的时候， Paulus seakan-akan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat itu kepada Tuhan. 他将把一切的荣耀归于神， Dia mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. 他把全部的荣耀一切都是归于神。 Dan terakhir, tipikal penutup suratnya itu adalah greetings atau salam. 最后呢，他就是他的尾端的书信都是以问候或者祝福。 Dan bagian yang kita baca ini merupakan bagian daripada penutup dan salam yang merupakan salah satu ciri khas dari Paulus. 我们刚刚读到的这个就是问候的部分。 Apa yang bisa kita mengerti dari keseluruhan kitab Kolose dan ditutup dengan greetings, penutup dan salam seperti ini? 我们要如何来更加了解这个哥罗斯书所写的所有，还有最后这为什么要以问候？ Selama beberapa minggu kita merenungkan tentang kitab Kolose, kita tahu betul inti dari Kolose ini adalah supremasi Kristus. 我们已经几周了，在讨论着这个哥罗斯书，然后我们真的要知道哥罗斯的核心是以主基督以至高无上的。 Bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam keseluruhan kehidupan kita, benar-benar penuh dan menguasai kehidupan kita. 我们要被我们的神、我们的主耶稣来充满我们一切的生命。 Ternyata maksud dari Paulus dengan greetings ini adalah dan kaitannya dengan supremasi Kristus. Paulus ingin mengaitkan tentang unity. 使徒保罗他要以这个问候来结尾，是要我们真正的以基督为主，然后要合一。
Salah satu aspek kepenuhan di dalam Kristus adalah kesatuan sebagai umat Tuhan. 最基本的，我们要在神里面合一，还有我们真正的能够在神里面。 Dan aspek ini Bapak Ibu tidak dapat dinegosiasi. 这个合一呢，还有神被主耶稣所充满，这个是不能够改变的。 Kita tidak bisa berkata saya penuh di dalam Kristus atau Kristus hidup dalam hidup saya, tapi saya benci kawan pelayanan saya. 我们不能够说我已被主充满了啊，不过我仍然与某某人有嫌隙。 Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya dikuasai oleh Kristus, tapi saya selalu bentrok dengan banyak orang. 我不能够说我已经被主所充满，被充实了，不过我还跟某某人有些不喜欢的感受。 Hal ini yang sangat ditekankan oleh Paulus tentang kepenuhan di dalam Kristus, Bapak 这 Ibu. 就是使徒保罗要强调的：你当被神充满的时候，就要有合一。 Yaitu tentang ortodoksi dan ortopraksi. 这就是正统信仰与正统实现。 Ortodoksi itu maksudnya kita bukan hanya mengerti bahwa kita tahu harus penuh di dalam Kristus. 正统实现呢，不只是我们知道神的真理充满在我们里面而已， Bukan hanya pikiran kita yang penuh tentang Kristus. 不是只在我们的思想方面被主充满而已。 Tetapi itu harus muncul dalam ortopraksi kita sebagai umat Tuhan. 我们要实现在正统实现上， Kepenuhan itu harus nyata dalam relasi sesama umat Tuhan. 我们被神的充满呢，要展现在我们周遭的人的身上。 Dan melanjutkan daripada itu ternyata kenapa Paulus memilih untuk penutup dan salam di dalam Kolose ini adalah tentang power, Bapak Ibu. 为什么保罗要选问候成为这个结尾呢？因为他要展现出神的力量。 Ternyata relasi antar umat percaya itu adalah satu relasi yang menyenangkan dan menguatkan. 因为信徒之间的关系呢，是充满喜乐，也充满彼此坚固性的。 Karena itu kenapa Paulus dengan sangat jelas menyebutkan siapa yang memberikan salam. 保罗每次都强调是谁要问候某某人， Disebutkan setiap nama-namanya. 每个名字他都正确的把它提出来。 Karena pada waktu itu menjadi orang percaya itu tidak mudah, Bapak Ibu. 因为当时他们要成为信徒是一个不是简单的事。 Sehingga ketika mereka bertemu, berjumpa dengan orang yang sama-sama orang percaya, itu mereka akan sangat happy dan sangat menguatkan iman mereka. 当他们已经见到了，是彼此是信徒的话呢，他们非常的亲切，非常的友好。 Bapak Ibu sebenarnya mirip seperti kita di daerah Jakarta dan sekitarnya. 其实跟我们住在这个大城市这个城市也差不多。 Mayoritas pasti banyak pendatang. 我们看到非常多人都是从外地来的。 Mungkin kita punya satu perasaan yang berbeda ketika bertemu dengan orang-orang yang sesama daerah asal kita. 也许我们看到同乡的人，我们的感受又不一样。 Perasaan seperti inilah yang harus kita temui di dalam bertemu, berjumpa, berelasi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 这种亲切的关系呢，我们就要把它培养出来。 Relasi antar umat percaya, relasi yang menyenangkan dan 信 menguatkan. 徒之间的关系是一个非常喜乐，还有非常可以彼此兼顾的。 Bapak Ibu kalau kita berhenti perenungannya sampai di sini, 如果我们停止我们的思想到为止呢， maka Bapak Ibu bisa bertanya, apakah saya ketika ketemu orang-orang percaya, apalagi kalau di gereja kita sendiri, apakah saya senang dan saya dikuatkan? 也许我们可以问自己：当我们见到会友的时候，是否有这种心情吗？有一些喜乐的心情吗？ Di awal tahun 2000-an ada satu gereja di Amerika juga, 在2000年，大概2000年有一个教会成立在美国， gereja ini besar sekali Bapak Ibu. 这个教会实在很大。 Dia bertumbuh sangat masif sekali di tahun 2000-an. 它在2000年那个时候，它发展得非常快。 Namanya adalah Mars Hill Church. 火星山教会， Jemaatnya Bapak Ibu 12.000 orang. 它的会友要有12000人， 12.000 Bapak Ibu. 12000人 Banyak bukan? 太多了。
Bapak Ibu bisa bayangkan jikalau kita hidup bergereja di tempat 12.000 orang. 如果我们处在一个教会是有12000会友的教会， Tapi ternyata gereja ini ketika dia bertumbuh pesat banyak sekali konflik di dalamnya. 不过当这个教会越发展的越快呢，在里面就有内患。 Bapak Ibu kalau perhatikan gambarnya di situ ada leasing info. 在那边我们看到它的图案图片， Ini adalah foto waktu gereja itu sudah mau ditutup dan dijual. 这个就说要售卖出去的，就是代表它的教会已经 Ada beberapa faktor yang membuat Mars Hill Church ini tutup, Bapak Ibu. 有几项特点使到这个教会几个原因使到这个教会关闭的原因。 Menurut survei yang ditanyakan kepada jemaat di Mars Hill Church ada 3 poin besar seperti ini. 经过他们会有的讨论，他们说有3个特点使到这个教会关闭的。 Poin paling besar yaitu kepemimpinan yang tidak sehat. 第一点呢，就是领导层的不健康， Mereka merujuk kepada founder daripada gereja ini sendiri. 他们就是太过注重这个创立人。 Dikatakan pemimpin ini terlalu otoriter, 他们说这位创始人呢太过我行我素， dan tidak mau mendengarkan orang yang lain. 他不曾要听别人的见解， Dan akhirnya ini merambah kepada pemimpin-pemimpin yang lain di dalam gereja. 然后呢，这就是影响到其他的领导层的人， Yang menjadikan para pemimpin-pemimpin ini memiliki ketidakmampuan untuk berdialog, Bapak Ibu. 到最后呢，他们就缺乏了对话商量的能力。 Maksudnya apa ketidakmampuan berdialog? 我们要说这个无法对话是什么意思呢？ Mereka semua yang menjadi pemimpin, mereka anti kritik, Bapak Ibu. 他们全部成为领导层的，全部不要接受有一些指点， Tidak bisa diberi masukan. 不能够给他们一些建议的。 Merasa mereka pemimpin yang paling layak menentukan semua 他 keputusan. 们觉得他们的领导层已经做到最好的，已经最好了。 Mereka merasa diri mereka yang paling benar. 他们觉得他们是最对的那一方面。 Hal ini dilanjutkan dalam poin yang ketiga yaitu isu egoisme dan kebenaran sepihak. 然后就存在了自我中心和只有他自己的观念最对的。 Karena kebenaran sepihak ini menciptakan orang-orang yang merasa diri mereka paling benar dan akan menjatuhkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak sepaham dengan mereka. 所以他们就不接受会有以他们不同建议的人，所以他们就不接受任何的建议。 Bagi mereka kritik itu seperti menghancurkan relasi. 对于他们来说呢，有某某建议呢，就是要使到他们破坏他们的。 Akhirnya ternyata mereka mencari banyak cara untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritisi mereka. 所以到最后呢，他们就觉得他们要找一些理由来对抗这些与他们不一致的人。 Bapak Ibu, di gereja yang sebesar ini mungkin orang-orang yang melayani itu banyak. 我们看到这么大的教会，我们也当然知道，在那边侍奉的人也是非常多。 Mungkin secara bangunannya baik, bagus. 我们看到它的建筑物是那么的美观， Jemaat 12.000. 有12000个会友的教会， Tapi tidak ada kesatuan di dalamnya, Bapak 不 Ibu. 过在里面没有合一。 Akhirnya perlahan-lahan di tahun 2014-an awal gereja ini pun tutup. 到了2014年的时候，这个教会宣布关闭。 Bapak Ibu, apakah gereja adalah gereja seperti ini? 是否这就是叫做教会吗？ Apakah gereja yang benar adalah gereja seperti ini? 是否是这就算是一个教会吗？ Tentu saja kita akan menjawab tidak. 我们将回答说，这不是真正的教会。 Dietrich Bonhoeffer berkata demikian. The church is only the church when it exists for others. 教会唯有为他人而存在，才能够称为一个教会。 Gereja itu hanya akan menjadi gereja yang benar-benar gereja ketika itu hadir nyata buat orang lain. 一个教会呢，说它的存在呢，就是它有意为别人而存在，才叫做教会。 Gereja itu akan menjadi gereja kalau semua orang bisa merasakan bahwa ada gereja di dalamnya.
一个教会呢，要成为真正的教会，就是每个会友都觉得这个教会是他自己的，才能够称为教会。 Bukan sebagian orang, Bapak Ibu. 不只是有某某人或一帮人拥有这个教会，才称为教会。 Bahkan kalau bagi saya gereja itu akan menjadi gereja ketika orang luar bisa melihat kehidupan yang indah di dalam gereja. 其实传道说，如果我们真正的教会呢，就是要让到外面的看到我们是真正的基督徒，才能够说成教会。 Bapak Ibu, bukankah satu alasan yang sangat kuat untuk kita disatukan adalah hal ini? 是否我们被这样的合一，就是算一个最美好的，对吗？ Kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan yang sama. 我们都是一帮的罪人，只有被一位神来拯救我们每位。 Saya dan saudara tidak ada yang lebih baik di tempat ini. 我们彼此都没有谁比谁更好的， Semuanya sama-sama berdosa. 我们都一样的，都是罪人。 Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan yang sama dan dipersatukan di dalam gereja oleh Tuhan yang sama. 我们被一位神所拯救，也同样的神使到我们能够合一。 Dan ini sudah sepatutnya kita yang disatukan Tuhan, kita dapat melayani Tuhan yang sama bersama-sama, Bapak Ibu. 所以呢，我们并就一同来侍奉同样的一位主。 Jesus is the only reason kita bersatu. Jesus is the only reason. Hanya Yesus satu-satunya alasan bagi kita untuk bisa bersatu dan melayani bersama-sama. 只有唯有基督就是唯一的理由，让我们合一来侍奉他。 Bukan soal usia, 不是关于我们的年龄啦， bukan soal pola pikir, 不只是我们的观念啦， bukan soal latar belakang apapun, 不 Bapak Ibu. 只是我们某某的背景啊。 Kalau Yesus sudah menjadi satu-satunya alasan untuk kita bersatu, maka semua gap ini akan teratasi, Bapak Ibu. 如果主耶稣就成为我们的唯一的理由来侍奉呢，所以这一些差异呢就不是成问题了。 Saya dan Bapak Ibu bisa melayani bersama-sama, tidak peduli seberapa jauh jarak usia kita. 你我都能够合力来侍奉我们的主，不论我们的岁数是有多么差异多么远。 Saya dan Bapak Ibu bisa melayani bersama-sama, tidak peduli kelemahan dan kekurangan saya itu apa. 我们彼此都能够合力来侍奉我们的神， Karena Yesus adalah satu-satunya alasan bagi kita untuk bersatu dan melayani Dia 因为有 bersama-sama. 为主耶稣成为我们的理由来合一。 Bapak Ibu, yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam kesatuan ini adalah unity, not uniformity. 我们神要我们合一，不是要我们统一。 Tuhan tidak pernah bilang kita semua harus sama. 神没有说我们每个人都要一样的。 Kita dalam keberdosaan kita pun kita punya kejatuhan kita masing-masing. 我们在犯罪里面呢，我们有各自不同的犯罪法。 Tetapi di dalam semua keperbedaan kita, Tuhan minta kita untuk bersama-sama bersatu. 在我们的各种各样的背景，神要我们来合一。 Ada orang yang gampang dikit-dikit galau. 有些人有很敏感的，一下子就好像玻璃心。 Ada orang yang reaktif. 有一些人很反应很强烈的， Ada orang yang pendiam. 有一些人是很沉默的， Ada orang yang cuek. 有些人是什么东西都不管不顾的。 Ada semua kan di gereja? 一切人都有，对吗？各种各样 Ada. 有。 Dan kita tidak mungkin minta mereka untuk sama seperti kita. 我们也不可能要求每一位人都要跟我们一样。 Dan Tuhan memang tidak pernah bilang kita harus semuanya sama-sama reaktif, sama-sama pendiam, dan seterusnya. 神也不要我们每个都是一样的。 Tapi Tuhan mau pakai kita yang berbeda-beda ini untuk bersatu, Bapak Ibu. 神就要用我们各自不一样的，就要我们合一。 Bapak Ibu, kalau kita sudah bersatu, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih indah. 如果我们已经合一了，我们才能够同心的来更好的侍奉我们的神。 Ada satu contoh gereja lagi masih di Amerika Serikat juga. 还有在一个美国的教会， Dimulai tahun 1980 oleh Rick Warren. 这个教会是成立于1980年，是
Rick Warren 牧师所创办的。 Rick Warren ini mungkin Bapak Ibu terkenal dengan bukunya The Purpose Driven Life. 这位牧师也写了一本非常出名的书。 Pelayanan gereja ini dimulai dari gereja rumah yang isinya cuma nggak sampai 10 orang Bapak 这 Ibu. 个教会是从一个家庭教会所组成的， Tapi akhirnya sampai sekarang gereja ini bertumbuh pesat dan jemaatnya juga ribuan Bapak Ibu. 到现今呢，这个教会发展的非常好，这个教会也有几千人的教会， Dilakukan juga survei atau pertanyaan kepada jemaat-jemaat di Saddleback Church ini. 也有一些讨论这个教会的来访问， Apa yang membuat gereja ini bisa bertumbuh dengan baik? 什么优势呢，使到这个教会这么好的来发展？ Dan ini adalah jawabannya. 这个就是他的回答。 Yang pertama dikatakan Saddleback Church ini bisa bertumbuh karena mereka membuat pelayanan berbasis tim, bukan individu. 因为这个教会呢，它的侍奉呢，不是各自的侍奉，是团体性的来侍奉。 Bapak Ibu lebih gampang kerja individu atau kerja tim? 我们更容易是各自来工作，或者以团体一起工作呢？ Mungkin kita akan berkata, lebih gampang kerja individu. 我们觉得我们各自工作比较容易，比较容易安排， Lebih baik capek fisik daripada capek hati jelasin. 因为我们以团体呢，就会使到有很多矛盾。 Kalau kerja sama orang ini langsung kerjanya nggak kelar-kelar. 如果以这个人合作呢，某某人呢，哇，他都是很慢的，很延迟时间性。 Pekerjaannya pelayanannya selesai. 他的侍奉已经完， Mungkin acaranya bisa berjalan dengan baik. 也许这个活动能够非常顺利的进行。 Tapi kita sedang membuat untuk pelayanan itu bukan tim, tapi individu. 我们就各自的把这个活动呢当成是我们自己的。 Di gereja ini mereka berusaha dari awal meskipun sulit untuk bisa menemani, mementoring orang-orang yang tidak terbiasa pelayanan. Mereka tetap melakukan itu agar pelayanannya tetap berbasis tim. 这个教会呢，就是要会友呢全部来参加一些活动，使到他们能够成长。不过这个也是很难，不过他们用心来做。 Mereka berusaha menerima orang-orang dengan berbagai macam karakter untuk dilatih pelayanan. 他们也接受各种各样的人，背景又不同的人一起来招呼他们一起来侍奉神。 Sehingga yang tercipta di gereja ini bukan acaranya, programnya yang jalan, tetapi relasinya juga dalam. 这个教会不只是它的活动只不过在活动里面人与人的那种关系建立起来了。 Poin berikutnya adalah visi yang dihidupi setiap jemaat Bapak Ibu. 它就是另外一点，就是每个会众成员就是要来成全整个教会的。 Mereka tahu Saddleback Church ini berdiri untuk apa dan mereka menghidupinya. 因为他们知道这个教会起初创办是为了什么，所以他们用这个目标来行。 Benar-benar tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya visi mereka apa, mereka bisa jawab. 如果我们问他们的目标什么，他们每位都能够回答。 Sehingga akhirnya semua culture di dalam gereja ini sungguh nyata dan sungguh hadir bagi setiap 到 orang-orang di 最 gereja 后，我 ini. 们看到这个带动的力量呢，能够非常明显的看到。 Dan visi ini pun yang membuat mereka bisa terus bersatu Bapak Ibu. 所以这个目标呢，使到他们真正的合一。 Yang terakhir Bapak Ibu, 最后， bagi mereka ini adalah alasan yang paling krusial. 这个就是一个非常重要的这一点。 Mereka menolak politik internal. 他们拒绝内部有政治斗争。 Apa maksudnya politik internal Bapak Ibu? 内部政治是什么呢？ Bagi mereka setiap orang punya suara dan pendapat yang sama. 他们觉得每个人都能够有发出他们的自己的想法， Setiap orang setidaknya berhak untuk didengarkan. 每个会有的建议呢，都配得被聆听的。 Mereka membawa suatu culture untuk bisa berdiskusi satu dengan yang lain. 他们带动了一个就是能够彼此来商量的一个团体。 Setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam gereja ini berdasarkan diskusi yang panjang lebar dari orang-orang yang rindu untuk berdiskusi. 每个活动呢，他们就是叫团体性的来讨论。
Dan mereka tidak akan merubah keputusan itu hanya karena ada orang-orang yang dianggap penting di dalam gereja. 他们不会因为有某某比较有权力的人而改变了一些计划。 Mereka tidak akan mengesampingkan pendapat orang hanya karena ada orang-orang yang lebih senior, yang lebih diagungkan dalam gereja yang bisa membuat satu keputusan tanpa diskusi. 他们也不会敷衍那些老一辈的建议就是他们就自己年轻人自己做主。 Mereka menolak mengagungkan manusia di dalam gereja. 他们不要以人成为重点，在他的教会里面。 Bapak Ibu, saya rasa ini adalah kunci yang sangat penting di dalam pertumbuhan gereja. 觉得这点就是非常重要，在我们的教会发展中。 Saya rasa di luar sana ada masih banyak contoh gereja yang gagal dan gereja yang baik. 也许在别处也有很多失败的教会，也能够成为我们的参观点。 Saya yakin juga di luar sana ada begitu banyak gereja yang terus bertumbuh dan ada juga gereja yang tersendat pertumbuhannya. 也很多教会也有发展得非常好，有的也是阻止了发展。 Tapi sebelum jauh-jauh kita lihat keluar, 当我们还没有看到外面的教会，没有 what kind of church we are? 我们自己要深思，我们是怎样的教会呢？ Gereja seperti apa kita? 我们是怎样的教会？ Apakah kita sudah melakukan contoh-contoh yang baik? 是否我们已经把好的一切行出来？ Kalau di compare dengan Saddleback Church, apakah kita sudah melakukan itu? 如果我们以刚才的教会来比率，我们是否已经做到那一点了呢？ Atau jangan-jangan tanda-tanda dari Mars Hill Church yang ternyata hidup? 也许我们的教会已经有一些破坏性的， Bagaimana relasi kita antar sesama jemaat? 还有我们之间的关系 Apakah 又 kita 怎么 dekat? 样？我们是一个很亲切的关系， Apakah kita mau menerima teman sepelayanan kita? 是否我们要接受与我们一起侍奉的同工？ Apakah kita mau mentoring orang yang gagal dan lemah? 是否我们要以用心来辅导那些失败的人？ Mari kita renungkan what kind of church 来 we 吧，我 are. 们一起来深思，我们是怎样的一个教会？ Kiranya GKI Alam Sutra dalam pertumbuhannya menjadi satu gereja yang memuliakan 我 Tuhan. 们要成到我们本堂能够成为一个能够有积极来成长的一个会堂。 Dengan setiap kita jemaat yang bersama-sama bersatu melayani Tuhan. 我们要求每个会友，我们同心合力来把这个教会做起来。 Konflik akan selalu ada. 在里面有嫌隙，这是当然的。 Hal-hal yang akan memisahkan kita akan selalu ada. 一些破坏、破裂的那个现象，当然会有的。 Tapi kalau kita ingat apa yang membuat kita bersama itu adalah Yesus Kristus. 不过我们要知道，什么原因使到我们都合一呢？就是唯有我们的主耶稣基督。 Kita akan menghidupi visi gereja 我 kita. 们将把我们教会的目标把它活出来。 Visi GKI. 我们要以我们的国语堂的那个目标把它建立起来， Menjadi gereja yang 成为 mulia dan misioner. Amin. Mari kita Amin. berdoa. 进入祷告。 Tuhan tolong setiap kami yang berbeda-beda di tempat ini. 神啊，求你帮助我们，我们是各自来自不同背景的人， Agar kami boleh hidup di dalam Kristus bersama-sama. 使到我们能够活在主耶稣基督里面， Sehingga kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. 使到我们能够合一来侍奉我们的神。 Kami tahu Tuhan banyak tantangan. 我们知道神啊是非常多的挑战在我们的前方， Mungkin itu gap di dalam kehidupan berjamaat. 也许我们在会友之中的那个差距非常多， Mungkin itu konflik 也许在会友里面有一些嫌隙， atau hal apapun itu Tuhan. 或是有别的问题。 Tapi tolong kami untuk menjadi gereja yang baik dan sehat buat sesama kami. 主啊，求你使到我们能够建立成一个健康而有益的教会， Sehingga kami bisa menjadi gereja yang mulia dan 使 misioner. 到我们能够以荣耀神的一个教会。 Terima kasih Tuhan, ini doa kami. 感谢神，这就是我们的祷告。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督我们的神，我们祷告。 Amin.阿门。